الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, petang ni kita sambung pengajian kita Sirah Nabawiyah siri yang ke-33. Surat 71. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-nafa'a bi'ulumihi fid darain amin. Hawadith, beberapa peristiwa yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Pada tahun ketiga Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kahwin dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Selepas kematian isterinya yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Kerana itulah dia dipanggil Dhunnurain, yang bererti yang memiliki dua cahaya. Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia ketika Rasulullah berada di Badar. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terlewat dari menyertai rombongan tentera ke Badar kerana sibuk menemani isterinya yang sakit tenat. Wa fiha tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Hafsah bint Umar ibn al-Khattab wa Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Pada tahun ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Nota kaki di bawah, baginda berkahwin dengan Hafsah radhiyallahu anha selepas suaminya mati disebabkan banyak mengalami luka di dalam peperangan Badar. Hafsah anak Sayyidina Umar. Ada kisahnya, setelah Hafsah ini tamat iddah dengan suaminya yang pertama 4 bulan 10 hari, Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Uthman. Karena Sayyidina Uthman, isterinya meninggal, Ruqayyah. Jadi Sayyidina Umar tawarkan kepada Sayyidina Uthman, mahukah kamu berkahwin dengan anak perempuanku Hafsah? Kerana Hafsah dah habis iddah.
Kamu pula kematian isteri. Kamu duda, anak perempuanku janda, dia nak satu. Sayyidina Osman kata, saya belum berhajat untuk berkahwin. Kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, anakku Hafsah dah tamat iddah. Mahukah kamu menjadi menantuku, berkahwin dengan Hafsah? Dia janda, suaminya mati kerana luka peperangan Badar. Sayyidina Abu Bakar bila ditawarkan begitu, Sayyidina Abu Bakar tak respon, tak jawab apa-apa. Sayyidina Abu Bakar alih tajuk. Dia nak kahwinkan Sayyidina Abu Bakar dengan anak dia, Hafsah. Sayyidina Abu Bakar ni tak respon, tak kata mau dan tak tolak. Terima tak, tolak pun tak. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni tak respon. Dia alih tajuk, sembang kot lain. Maka Sayyidina Umar ni berasa hati. Berasa hati dengan sikap Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah masuk Mina. Rasulullah berkahwin dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Selepas Rasulullah dah selesai akad nikah semua, maka Sayyidina Abu Bakar pun datang kepada Sayyidina Umar meminta maaf. Dia kata, wahai Umar, ketika kamu, bahasa utara ni semawa lah, ketika kamu tawarkan anak kamu kepada aku tak respon, aku tak terima dan aku tak tolak, aku sembang kod lain, tajuk lain. Tahu tak pasal apa? Mungkin hang berasa hati. Kata Sayyidina Umar, ya memang aku berasa hati. Sayyidina Abu Bakar kata, aku ni jaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud aku jaga rahsia Rasulullah ni macam ni. Kamu tawarkan anak kamu kepada aku. Kalau aku kata tak mau, dalam hatiku aku mau. Kalau aku kata tak mau, kau tanya mau tak kahwin dengan Hafsah. Kalau aku kata tak mau, tak boleh kata tak mau sebab hatiku mau kahwin. Dan kalau aku kahwin, kalau aku terima tawaran tu, aku kahwin, makna aku akan potong Rasulullah. Sedangkan Rasulullah bercadang nak masuk Mina, Hafsah. Dan Rasulullah pesan dekat aku jangan bocor benda ni. Sebab tu aku diam aja. Aku tak tolak dan aku tak terima. Kalau aku terima, aku potong rancangan Rasulullah. Kalau aku tolak, aku tak boleh tolak sebab hatiku pun teringin nak kahwin. Faham tak cerita tu? Sekarang Rasulullah dah kahwin, dah jadi suami Hafsah, maka aku explain baliklah kenapa aku tak respon waktu kau tawarkan anak kau. Begitu. Ini ada dalam hadis riwayat ini, riwayat yang sahihah, riwayat yang sahih. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak bolehlah nak riuh-riuh benda ni sebab Rasulullah kata ini rahsia. Selagi Rasulullah tak kahwin, aku tak boleh cakap lah. Jadi aku buat sengap je lah. Terima tak, tolak pun tak. Gitu. Baik, jadi Rasulullah kahwin dengan Sayyidina Umar. Jadi menantu Sayyidina Umar. Tahun tu juga Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Tengok nota kaki di bawah. Pada zaman jahiliyah, beliau dikenali dengan gelaran Ummu Masakin. Kerana beliau banyak membantu orang-orang miskin. Masakin, jamak miskin. Ibu. Ratu orang miskin. Ibu orang miskin. Suaminya terkorban di dalam peperangan Uhud. Ini dipanggil Zainab binti Khuzaimah. Wa fiha wulida Al-Hasan bin Ali. Pada tahun ini juga Al-Hasan bin Ali dilahirkan. Anak Sayyidina Ali, cucu pertama, cucu sulung Rasulullah. Cucu dalam bahasa Arab ada dua sebutan. Cucu, satu hafid, satu lagi sibt. Hafid dan sibt. Hafid, cucu melalui ayah. Kalau cucu dari mak, dipanggil sibt. Maka Al-Hasan bin Ali ini sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari ibunya. Sibtu, jamak dia asbat. Dalam Quran kan ada al-asbat, cucu-cucu dari mak.
وفيها حرمت الخمر تحريما قطعيا لضررها في العقل والجسم والمال. Pada tahun ini juga diharamkan arak secara total kerana ia memudaratkan akal, badan dan harta. وكانت غير محرمة في أول الإسلام ثم حرمت تدريجا لمحبة العرب لها وصعوبة تركها. Arak pada awal Islam tidak diharamkan. Boleh, harus. Kemudian ia diharamkan secara berperingkat-peringkat kerana orang Arab memang amat menggemarinya dan susah untuk meninggalkannya. Pengharaman arak berlaku di dalam 3 peringkat. Ini kita tengok peringkat. Allah peringkat-peringkat. Peringkat pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Maksudnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, dermakan? Dia bertanya tentang arak judi. Allah kata arak judi ada kebaikan dan mudarat. Mudarat lebih besar daripada manfaat. Dia bertanya, apa pula kalau nak derma, nak infak ni macam mana? Banyak mana nak infak? Qulil 'afw, katakanlah dermalah apa-apa yang lebih daripada keperluanmu. Setelah cukup untuk anak, isteri, nafkah semua, al-'afw makna kita derma hak lebih. Kalau ada duit lebih, kos-kos pengurusan rumah tangga, nafkah semua dah lepas, hak lebih-lebih itu kita infakkan. Itu makna qulil 'afw. Dermakanlah apa-apa yang lebih daripada keperluan infak kamu, nafkah kamu. Ada duit lebih. Demikianlah kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Peringkat kedua, sebahagian muslimin meminum arak sebelum solat. Ia menyebabkan mereka banyak melakukan kesalahan pada bacaan di dalam solat. Duk baca, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana wala antum wala ana wala antum. Duk pusing-pusing surah Kafirun tu. Tak tahu nak cari ayat akhir lakum dinukum waliyadin tu, tara datang. Tara datang. Duk wala ana penin mabuk. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Pusing gitu. Jadi sembahyang pun jadi haru. Haru sembahyang. Sembahyang dalam keadaan mabuk ni memang penin haru. Lepas sembahyang tu, Sayyidina Umar cadang kat Nabi, ya Rasulullah, bila Allah nak haramkan arak secara total? Allah haramkan jangan dekat solat mabuk. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan mabuk, kamu dah dekat-dekat nak sembahyang, jangan mabuk. Umar kata kalau boleh tu haram menyeluruh. Ini pun antara muwafaqatu Umar, antara bertepatan cadangan Umar dengan wahyu, Allah Ta'ala turun pengharaman secara mutlak. Okey, kita baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang, yakni mengerjakan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca tu. Kalau tidak baca dalam keadaan tidak sedar. Peringkat ketiga, terjadi peristiwa di mana orang yang mabuk memukul dan mencederakan sahabatnya kerana tidak sedar diri. Yang ni kena tulis lah.
Sahabat yang dipukul itu ialah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berjalan-jalan di Madinah tu. Penduduk Madinah ni ada satu keluarga ni buat bakar-bakar BBQ. Mereka sembelih lembu, bakar daging lembu lah. Daging lembu. Lembu pula dah. Astaghfirullahalazim. Bakar unta. Mereka sembelih unta, bakar unta. Mereka jemput, wahai Sa'ad, mai sekali, mai join dengan kami. Ada satu family tu panggil Sayyidina Sa'ad. Sayyidina Sa'ad pun berhenti singgah. Bakar-bakar sekali lah. Bakar, makan daging apa semua tu. Daging unta. Unta. Dan minum arak. Arak panas. Unta pun daging dia panas. Jadi mula tu elok lah. Bakar sekali, join sekali, makan sekali, minum arak. Bila minum arak pening. Mabuk. Bila mabuk ni dia akan tak waras. Kemudian nak jadi cerita, keluarga tu berbincang pula. Siapa lebih baik di sisi Allah? Orang Muhajirin ke orang Ansar? Keluar tajuk tu pula. Siapa lebih baik? Orang Muhajirin ke orang Ansar? Yang keluarga tu penduduk Madinah, mereka kata orang Ansar lah baik. Sebab kita bagi tanah, kita bagi peluang mereka hidup, mereka kerja, kita raih mereka. Mereka mai tempat kita, kita duduk layan mereka. Kita baik Ansar. Nama pun Ansar, penolong-penolong, pembantu-pembantu. Kita lebih baik. Mereka mai tempat kita, kita bagi segala-galanya kepada mereka. Bagi kerakyatan, bagi tanah, buat rumah bagi. Macam-macam. Kita baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia dari Mekah hijrah. Dia minal muhajirin. Dia kata dah, orang hijrah ni baik sebab mereka berkorban, mereka tinggalkan segala-galanya. Mereka ada rumah, ada tanah, berkorban, meninggalkan dunia untuk hidup bersama Nabi. Dan Nabi pun di kalangan orang muhajirin. Nabi bukan Ansar. Kalau hampa kata Ansar baik, mana hampa kata hampa lebih baik pada Nabi? Nabi hijrah. Akhirnya bergaduh. Tajuk dia siapa lebih baik? Orang muhajirin ke orang Ansar? Sayyidina Sa'ad dia mempertahankan muhajirin lebih baik daripada Ansar. Akhirnya bergaduh tau tuan-tuan, bergaduh. Dah lah semua pening minum arak, makan daging unta bakar. Bergaduh ni sampai keluarga tu ambil tulang unta yang mereka makan, tulang rusuk tu mereka tak potong tau. Mereka bakar panjang-panjang tu. Ada seorang tu ambil tulang rusuk unta, pukul Sayyidina Sa'ad. Dia halau Sayyidina Sa'ad, jangan makan dah. Sampai balik rumah. Hang kata muhajirin baik, kami lebih baik Ansar. Pukul dia. Bahasa utara ni, dia tabuh dia cukup-cukup. Dan ada seorang tu ambil tulang rusuk tu, libah sana, libah sini, kena hidung dia berdarah. Ribai kena hidung dengan tulang rusuk. Kena hidung dia ni, cedera, luka, keluar darah. Pecah sampai keluar darah. Tu dahsyatnya arak, mudaratnya. Mereka mengamuk tu dalam keadaan tak sedap. Mereka bukan buat forum. Mereka, yalah, setan lah. Minum arak, makan unta. Bincang-bincang, panas-panas barang, bergaduh. Dia main jumpa Nabi, dia pun pening, dia tunjuk hidung dia ni luka. Nabi kata kenapa? Dia kata minum arak, makan daging unta, dia bertibai saya. Sampai berdarah hidup. Akhirnya turun ayat ni lah. Ni peringkat ketiga. Sebelum tu Sayyidina Umar dah cadang dah, kena bagi haram arak ni. Tapi Nabi tak boleh mengharam sesuka hati. Nabi menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringkat ketiga. Terjadi peristiwa tu hak tu lah, hak saya cerita satu. Di mana orang yang mabuk memukul dan mencederakan sahabatnya yang kena pukul Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kerana tidak sedar diri. Maka Allah mengharamkan arak secara mutlak, secara total selepas peristiwa itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Hitung ketiga ni bukan haram arak saja. Haram sekali dengan judi. Judi pun haram. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib, tenung nasib, kan, ramalan, semua ni haram. Arak, judi, berhala tahu dah syirik, tenung nasib dengan batang-batang anak panah. Tu cara zaman jahiliah lah ni. Kalau tengah tu dia tengok tapak tangan, ramalan tapak tangan, ramalan tarikh lahir, semua ni haram. Dia guna anak-anak panah. Semuanya rijsun, kotor, keji, najis. Itu makna rijsun. Min amali syaitan, dari, yani sebahagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, oleh itu hendaklah kamu menjauhinya. Jangan minum arak, jangan main judi, jangan sembah berhala, jangan meramal nasib. Fajtanibuh. Ijtanibuh, fajtanibuh ni fi'il amar. Allah suruh tinggalkan. Maksudnya dia juga satu larangan, jangan. Jauhi maknanya jangan. 4 benda ni jangan. Al-khamr, al-maisir, al-ansab, wal-azlam. Hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Nak berjaya dunia akhirat, jangan terjebak dengan arak, judi, tenun ramal nasib dan sembah berhala. Semua ni perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan pemusuhan dan kebencian. Main judi boleh bergaduh. Minum arak bergaduh. Sayyidina Sa'ad tu bergaduh pasal arak. Jadi ayat ni sababun nuzulnya kerana Sayyidina Sa'ad bergaduh. Baghdha, rasa marah. Dua-dua belah pihak marah. Muhajirin, dia wakil muhajirin marah kat keluarga tu mewakili Ansar marah kat dia. Punca dia pasal minum arak. Orang main judi serupa Baghdha, balik marah-marah. Tak tahu nak marah siapa, marah isteri, marah anak. Kalah judi balik. Porak peranda rumah tangga kalau main judi. Boleh kita guna ayat tu, porak peranda. Haru biru. Rumah jadi macam neraka kalau orang main judi. Betul Allah haramkan judi. Bahkan semua agama tak bagi judi. Arak pun tak boleh. Agama apa pun tak boleh minum arak kerana dia merosakkan akal. Cuma padri-padri, ahli-ahli agama mereka berhelah kata dalam agama boleh. Sebenarnya kalau orang mengaji perbandingan agama, arak dan judi, semua agama tak boleh. Agama mana pun tak bagi. Walaupun mereka sembah berhala, tak dibenarkan. Kerana tidak akan ada ketenteraman, kebahagiaan dalam rumah tangga orang yang terlibat dengan arak dan judi. Permusuhan dan kebencian di antara kamu sebab arak dan judi. Dan dia mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah. Kalau kena arak, judi, dadah ni tak ingat Allah. Dan dari mengerjakan semayang. Semayang tinggai. Zikrullah tinggai. Oleh itu, Allah Ta'ala tanya, Fahal antum muntahun? Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu? Atau kamu masih berdegil? Apa nak berhenti tak? Fahal antum muntahun, soalan daripada Allah. Nak berhenti tak? Nak tinggal dah arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, memang mereka tak sembah berhala. Fahal antum muntahun, apa nak berhenti tak daripada duk minum arak? Turun ayat ni, Sayyidina Umar jawab, Intahaina, intahaina, 2 kali. Kerana ayat ni berbentuk soalan. Fahal antum muntahun. Telinga kera tu, tanda soalan. Adakah kamu bersedia untuk berhenti dari minum arak? Nak berhenti tak? Kata Sayyidina Umar. Jadi turun ayat ni, dia respon kat Nabi. Dia kata, Intahaina, intahaina. Kami akan berhenti, kami akan berhenti. Memang ni duk berhenti dah pelan-pelan. Berhenti dah main judi, minum arak ni, duk berhenti dah pelan-pelan. Turun ayat ni memang
Maka Nabi SAW kata Sayyidina Anas, Sayyidina Anas ni rumah dia rumah minum. Sayyidina Anas, ayah dia tak ada. Dia ada ayah tiri Abu Talha. Abu Talha ni rapat dengan Nabi. Sayyidina Anas, mak dia Ummu Sulaim, ayah tiri dia Abu Talha. Rumah ni pun ni macam buka gerai lah. Siapa nak minum pergi rumah dia lah. Macam kita warung kopi. Di Aceh panggil warkop. Warkop tu warung kopi. Warkop. Itu di Aceh ni buat sekat-sekat. Jadi di rumah Sayyidina Anas ni memang terkenal lah. Do jamu arak tapi berbayar lah, berbayar buka meja apa semua. Halaman rumah dia luas, orang pakat main minum arak, semang-semang borak-borak. Kata Sayyidina Anas, satu hari ni tahun ketiga ni lah. Satu hari tengah-tengah aku duk tuang kepada pelanggan-pelanggan kami, aku duk tuang kuntu saqil qaum khamran. Kerja aku duk tuang yang arak ni, duk bagi dekat orang hak mai. Yalah pakat duk order lah. Arak secawan macam tu. Kita tarik satu macam tu lah lebih kurang. Aku lah duk kerja, duk piangkat bagi. Pada satu pagi, tiba-tiba aku dengar seorang menyeru, seorang mengumumkan. Ni bagi pihak Nabi lah. Nabi lantik seorang. Saya pun tak ingat siapa orang tersebut. Dalam hadis kata, aku mendengar munadian yunadi, seorang lelaki membuat pengumuman. Apa pengumuman tu? Ala innal khamra qad hurrima. Ketahuilah sekalian, wahai muslimi muslimat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu umum gitulah. Pengumuman rasmi. Ala innal khamra qad hurrima. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya arak telah diharamkan. Dengar umum tu mewakili Nabi, selalunya saya Nabi lah, tapi saya tak pasti, dalam hadis tak sebut nama. Kena nanti saya tengok syarah hadis lah. Bila dengar pengumuman tu, Sayyidina Anas masuk tanya pak tiri dia Abu Talha. Wahai Abu Talha, ni orang umum ni kata Nabi kata arak dah haram. Kita buat apa? Abu Talha kata, wahai Anas, hampir ambil stok arak tu, tuan. Tempayan, pecahkan. Tak ada simpan-simpan lah. Stok pun ada, tak simpan. Nabi kata dah haram kan? Tak boleh minum kan? Hang masuk kat stok tu, kat store, tempat simpan awak, hang hancurkan tempayan, hang tuang semua. Bukan takat dia je tuang. Ni, hak nak minum ni pun duduk atas meja bila dengar pengumuman daripada Nabi. Wakil Nabi mengumumkan sesungguhnya arak telah haram. Apa ni buat? Dia ambil cawan, dia pakat tuang habis. Pakat tuang. Tak ada yang kata, alah minum je habis dululah. Esok aku tak minum dah, hari ni last. Semua yang duduk atas kursi, meja mereka dihidangkan 3-4 cawan arak. Dengar-dengar tu, pakat sahihkan dulu. Ni Nabi kata kah? Ya, Nabi kata arak dah haram. Semua pakat ambil cawan masing-masing, pakat tuang arak. Sayyidina Anas meriwayatkan, ayahku suruh tuang, ayahku suruh pecahkan tempayan, dan tetamu-tetamu, pelanggan-pelanggan kami, semua, tak ada seorang pun, semua ambil, terus tuang. Fajarat fi sikakil Madinah. Maka pagi tu, lorong-lorong Madinah basah dengan air arak. Apa yang kita belajar daripada sini, tuan-tuan? Belajar apa? Bukan belajar dengan cerita aja. Taat mereka kepada Nabi. Walak mereka 100% kepada Nabi. Nabi kata haram, kok nak minum sikit dulu ke? Minum sikit tu. Sahih benda tu daripada Nabi. Yang mengumumkan itu wakil Nabi. Tak ada seorang pun terkecuali. Semua menjunjung syariat Allah. Padahal mereka ni ketagih tak usah duk kata lah. Sebelum Islam duk minum, di Mekah duk minum, tahun pertama, tahun kedua duk minum. Bila Nabi dan Allah kata haram, orang Arab dia kata ala ra'si, junjung. Ala ra'si wal ain. Dipetok tangan macam ni. Patuh.
Semua pakai tuang. Subhanallah. Mana toki-toki itu bukan takat tuang. Pecahkan tempayan. Tak ada yang minumlah hari ini, esok kita. Dan mereka bersusah hati, berbimbang. Dia kata, kemarin kami minum arak duk ada lagi dalam perut kami ni. Kami kencing tak keluar habis lagi. Pakak duk takut ni, arak yang duk dalam perut ni macam mana kami nak buat? Kami perlu muntahkan ke macam mana? Ni kami minum. Nabi kata, hak mana duk dalam perut sebelum diharamkan arak tak apa. Lepas dah haram jangan minum. Hak mana duk dalam perut dah tu tak apa. Kerana ada yang sampai nak korek-korek, nak muntah. Duk bimbang. Pagi ni haram arak, dia fikir. Semalam aku minum macam mana ni, duduk dalam perut ni. Malam aku minum banyak ni. Tak keluar habis lagi. Subhanallah. Begitu lah. Ini cerita pengharaman arak. Bila turun ayat, fahal antum muntahun, Sayyidina Umar jawab, intahaina. Mahukah kamu berhenti? Sayyidina Umar kata, intahaina. Kami nak berhenti. Kemudian, Ghazwatu Bani Nadir. Saya pun nak berhenti takat ni dulu. Sebab ada tetamu yang datang. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Petang esok kita sambung muka surat 73 insya-Allah, peperangan Bani Nadir, iaitu peperangan dengan Yahudi. Dulu Bani Qainuqa yang mengkhianati perjanjian satu, yang kata ala Muhammad lawan dengan musyriki Mekah, bolehlah lawan kami, tengok macam mana kami pandai perang. Dua, yang ketiga, mereka ada ikat kain dekat perempuan tu jalan terlundih dan mereka gelak-gelakkan Nabi, gelak-gelakkan perempuan, hina perempuan, menyebabkan berlaku pergaduhan yang tak henti-henti. Itu Bani Qainuqa. Yang ni Bani Nadir pula. Kita akan baca petang esok insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallahu fikum.